Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita duduk di dalam masjid yang dilikungkan oleh para malaikat, meletakkan sayap-sayap mereka itu tanda menunjukkan kata mereka itu redha terhadap apa yang manusia dah buat sekarang, iaitu masalah kita duduk nak hendak menghadapi mudarasah akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka tak kala kita duk bercakap mari sampai ke 5 kali perjumpaan daripada surah Al-Mulk, kita sampaikan kepada ayat yang ke-27 lah malam ini insya-Allah. Kita tengoklah suratul Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, ayat yang ke-27. Jadi kita nak buat kesimpulan lah sedikit daripada apa yang orang-orang musyrikun itu duk kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi alaihi wasallam royak kepada mereka itu, kata kita ni akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari supaya nak dapatnya balasan baik bagi orang yang buat baik, balasan yang jahat bagi orang yang buat jahat. Mereka ining-ning orang musyrikun ni kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bilakah lagi kami tak pernah tengok ni tok nenek moyang kami ni yang mati, kami ada hidup kelik sebagaimana dakwah ilmu ya Muhammad. Bawalah datang mari kepada kami apa yang mung tu duk nak royak, apa yang mung duk berjanji. Itu makna kata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Setelah daripada orang musyrikun itu kata akan itu perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kata kepada orang-orang musyrikun, dalam arti kata jawab apa yang orang musyrikun itu duk berasa tak tenang hati dengan apa yang diberjanjikan oleh Allah Ta'ala di atas lidah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuhai royak kepada Nabi kata-kata, sesungguhnya ilmu nak berlakunya bila bangkit manusia daripada kuburnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan aku ni adalah seorang yang nak mari royak berita kepada mung sahaja. Aku sendiri pun tak tahu kata nak berlaku bilanya hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala khabarkan pada aku. Itu adalah sebab-sebab yang mula
yang sakut paut dengan ayat yang ke-27 yang kita akan masuk pada malam yang mulia ini. Jadi setelah daripada orang-orang musyrikun tu duk dakwa, Tuhan pun wari ayat kepada kita. Kata kan? Tuhan kata falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Falamma, kita tengok bahasa dulu. Falamma, maka tak kala. Maka tak kala apa nama? Maka tak kala mereka itu musyrikun melihatkan azab itu dekat. Zulfah mana qarib, mana dekat. Maka tak kala orang musyrikun melihat akan dia, akan azab Allah Ta'ala dekat dengan dia. Dekat di sini makna katanya ahli tafsir, yakni Allah Ta'ala menjadikan azab api neraka itu dekat dengan dia, duk tepi dia. Kata ahli tafsir, dia boleh tengok dengan mata kepala. Tu maknanya zulfah. Sebab itulah Mujahid anak murid Abdullah bin Abbas, dia kata zulfah bermakna qariban, makna dekat. Dekat. Adapun Hasan Al-Basri dia kata zulfatan maknanya ayanan, makna tengok dengan mata kepala. Neraka orang-orang kafir duk kaca-kaca tu, ya akan boleh tengok dengan mata kepala dia. Maka tak kala mereka itu lihat azab itu dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru. Kalimah si'at makna jadi hitamnya. Si'at makna iswaddat, makna hitamnya muka-muka mereka yang tidak beriman. Hitam buat apa? Katanya ahli tafsir di sini, yang pertama api yang Allah Ta'ala sediakan, yang dia itu dok mengejek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apabila Tuhan dia tu nampak api tadi itu, api itu akan selam muka dia, maka muka dia tu akan jadi hangus dengan serta merta. Itu makna kata si'at wujuhul ladzina kafaru. Setengah daripada ulama ia tafsir kata si'at wujuhul ladzina kafaru, makna pucatnya muka-muka orang yang bawa kekufuran pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata si'at wujuhul ladzina kafaru. Jadi bahasa dia dah, apabila orang ni salah, berjumpa dengan benda hak benar, jumpa dengan perkara yang terang nyata, nescaya dia berasa gerba dalam hati dia, berasa tak sedap dalam hati dia, berasa kata hati dia itu tersumat dengan apa-apa yang dia cari jalan keluar tak boleh. Apabila jadi gitu, nescaya dia tu berasa kata muka dia tu naik ke muka. Makna kata muka tu jadi ubah. Itu makna kata si'at wujuhul ladzina kafaru. Wujuh jamak daripada wajah tu lah. Wajah-wajah mereka yang tidak beriman. Ni beratlah orang tak beriman apabila Tuhan tengok sungguh. Ni Tuhan ada ayat dalam Quran supaya nak kita ni orang beriman dah, jagalah iman molek-molek supaya iman kita ni terpakai dan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata si'at wujuhul ladzina kafaru. Kemudian wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikata di sini katanya ahli tafsir, makna dirayak, dikhabar, dicerita. Hadza ini, apakah makna ini? Ini makna azab. Ini makna azab yang disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Alladzi, azab tadi itu yang kuntum bihi tad'un. Apa makna tad'un? Azab yang kamu itu dok gaduh-gaduh, dok nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidup dunia hari itu. Bila Muhammad nak berlaku, mana ada neraka? Kami tak pernah tengok pun dengan mata kepala. Hari ni tu hari nampak. Kuntum bihi tad'un, kalimah tad'un tu bermakna tasta'jilun. Tasta'jilun bahasa Arab lagi.
Bahasa kita mana? Hak mu duk gaduh nak tanya hari tu Hak mu duk tanya Muhammad hari tu Hari ni aku nak pergi mu tengok dah. Tu makna kata alladzi kuntum bihi tad'un, yang kamu itu duk kacau nak tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cabar lagu mana Nabi? Allah Taala mentafsirkan di dalam ayat Quran hak lain. Tuhan ayat kata orang musyrikun ini ia cabar Nabi, ia mengejek Nabi, ia menyakiti Nabi sehingga Nabi ini berasa sedih dalam hati. Sebab Nabi ini adalah manusia juga. Ia bukan malaikat, ia bukan jin. Dia ni adalah jenis daripada kita. Qala subhanahu wa ta'ala, ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia seumpama kamu. Tetapi tak serupa, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Makna Nabi ni ia manusia. Ada sakit, ada demam, ada tu, ada ni. Tetapi tak serupa dengan kita, dia dapat wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu ni makna gapo? Wahyu ni makanan bagi ruh. Ruh kita ni ada duduk dalam tubuh jasad kita. Tiap-tiap orang yang mari di masjid ni, Masjid Ridwan kita ni, mari jasad dia tu mengandungi ruh dalam. Maka roh tadi itu makannya dia iaitu apa? Iaitu al-wahy, iaitu wahyu. Sebab itulah apabila manusia tu dengarnya wahyu, menyebabkan roh tadi itu jadi subur, gagah, lagi kuat. Sebab itulah orang musyrikun dia kata la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Quran. Kalau mu nak mengatasi Muhammad, mu jangan dengar Quran, mu jangan duk padu kepada apa yang Muhammad duk baca. Sehingga datang dalam sejarah musyrikun ni apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, dia kecek nak suara tu jadi derah. Supaya tak sewi dengar apa yang Rasulullah tadi itu baca kepada dia. Maka sifat orang mukminun, orang mukmin apabila dibacakan Quran, lagu mana Tuhan suruh? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan akan Al-Quran, maka hendaklah dia itu istami'u. Apa makna istami'u? Dengar wi molek. Dengar wi molek, perhati wi molek, wi cerak, wi nyata. Wa ansitu. Kemudian hati kita tu masuk, turut apa kita dengar. Hawak apa? Apabila kita buat lagu tu, la'allakum turhamun. Harap-harap kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila Rasulullah ni rakyat kepada dia yang tak percaya, yang katakan Allahumma, tengok ia pakai nama Allah juga orang tak beriman ni, orang ada zaman Nabi ni. Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika, ya Allah, ya Tuhan aku. Tengok orang musyrikun ni ayat Quran dalam suratul Anfal. Dia kata ya Allah, ya Tuhan aku, jika apa hak Muhammad ni rakyat ni benar sungguh daripadamu ya Allah. Tengok pana wa'agana. Dia kata fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Waktu turun batu daripada langit ataupun waktu turunnya azab selalu serta merta, azab yang dahsyat, yang pedih, yang terbakar, waris selalu. Allah seolah kata kita ni royak benar-benar kok orang mengejek, menganyingkan kepada kita, sedangkan kita tu orang berjuruh. Berasa lagu mana hati? Orang apabila orang juruh ni, orang masa muka tu punya luka dah hati. Apatah lagi kalau orang kecek tak molek dengan dia, sapa kaki, sapa tangan, sapanya dengan alat-alat benda-benda yang jadi menyakiti dia, lebih-lebih lagi. Sehingga Allah Ta'ala rayak kepada Nabi kata wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Tak usah duk berasa hatilah ya Rasulullah, tak usah duk sakit hati dengan puak ni, tak usah duk berasa hati, tak usah duk luka hati. Apa yang mereka itu rancang, apa yang mereka itu duk kata, apa yang mereka itu duk mengejek, tak usah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jadi sepek dada, susah. Orang kita ni apabila sepek dada je pun nak jadi darah tinggi,
Nah, jadi penyakit jantung, penyakit hati, penyakit sumak orat darah, begitu orat darah sini. Afanallahu wa iyyakum min ajma'in min hadhil amrad, Allahumma amin. Tak tahap jauh daripada tu. Jadi mari. Lalu Tuhan kata, jangan wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Sebab apa ya Allah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Taala serta dengan mung, sebab mung ni orang yang bertakwa. Mung ni orang yang buat molek, tak usah takut. Dia kata fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Sedih ni perkataan ni, bukan tak sedih. Kita nak royak benar-benar, orang lawa benar-benar kita nak royak, sakit. Para Rasulullah ni orang berjuruh tak ada dah lah. Nak tek tak boleh. Hingga orang musyrikun, orang kafir yang ada zaman sekarang lah ni, dia tulis kitab Mi'atul Khalidah. Satu nama kitab Mi'atul Khalidah lebih kurang berbanding. Dia ambil orang 100 orang yang hebat dalam dunia adab jaksa. Dia tak dia hak mula-mula sekali. Dia tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak mula-mula sekali. Nak ayat terjaya orang kafir sendiri pun aku akan jalan ni Rasulullah alaihi salatu wasallam walaupun dia tak beriman. Kalau gitu Tuhan ni dengan rahmat dia, Tuhan kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mana munda ada ya Muhammad, aku tak buat turun azab sama sekali. Selama mana mereka itu istighfar, aku tak akan azab mereka itu sekali-kali. Tetapi apabila berlakunya hari kiamat, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hari ni hari berlaku dah kiamat, hari nak balas bagi orang yang menyakiti akan Rasulullah dan orang yang sabar bawa iman sehingga dia turun kubur dalam keadaan dia beriman dan Islam. Hari ni Tuhan nak balas. Lalu Tuhan kata hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hak mu duk gaduh hari tu hak mu duk senok sangat hari tu kata azab warilah, wari cepat. Hari ni aku wari. Apabila Tuhan wari hari ni, jadi lagu mana? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Pucat muka dia, setengah ahli tafsir kata hanguh muka dia daripada bakaran. Hanguh muka ni itlaq ya. Itlaq mana kata kita nak kecek hak mulia supaya hari ni kita tak malu muka. Tak segi dah situ malu muka. Bukan malu muka sekarang, malu tuweh itulah. Tetapi kecek pe lagu tu. Sebab tu Tuhan itlaq kan wujuhul ladzina kafaru. Tepat hak mulia sekali iaitu al-wajh, muka. Itu maknanya falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Itu maknanya. Kemudian kul ayat 28 tu. Kul kata olehmu ya Rasulullah. Tiap-tiap kul ni dalam Quran ingat kata olehmu wahai Rasulullah. Terjemahlah tu. Kata olehmu wahai Rasulullah. Yang tu mana kul. Ara'aitum. Mana ara'aitum di sini? Ara'aitum maknanya akhbiruni. Khabar bagi aku ni. Cerayak bagi aku ni. Apa pula sini tu herayak. Tengok orang kalau yang lemah ni. Sifat orang lemah nak lawan benar hak benar, nak lawan orang bawa kebenaran. Ni di ayat 28 daripada surah Al-Mulk. Cuba kita tengok kamari kita suluh alai dunia ni serupa tak dengan Tuhan royak sini. Orang lemah nak lawan benar-benar dan orang bawa ajaran benar. Sifat lagu mana? Ni. Kul kata olehmu ya Rasulullah, ara'aitum, cuma royak kepada puak-puak aku ni. Ara'aitum di sini katanya ahli-ahli tafsir puak-puak musyrikun tu royak sikit bagi aku ni. Bagi aku ni biar, iaitu bagi Rasulullah dan pengikutnya. Lagu mana? In ahlakani Allah, jika Allah Subhanahu wa taala membinasa akan daku, wa man ma'iyah, dan mereka yang serta dengan aku. Jadi orang musyrikun ini ia tak kuasa nak lawan hujah Nabi, nak bantahnya ajaran Nabi, tak kuasa nak mengsekak ke ajaran Nabi daripada orang manusia ni nak terima. Hemoh dia ni nak wi Allah Subhanahu wa taala membinasakan Nabi.
Seolah kata nak win Nabi tu dan pengikut-pengikut tu mati-mati giwih habis. Sifat orang lemah ni dia tak kuasa nak lawan, dia kira nak bunuh orang. Sifat orang lemah. Sebab itulah orang apabila lemah, jalan ni tak ada, dia kena nak buat angkara nak bunuh. Ni sifat orang yang lemah, hak itu hai royak dalam Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran kata, orang apabila bawa benda-benda kemudian dirancangkan oleh manusia juga untuk nak mematikan dakwah dia, dalam arti nak matikan Tuhan. Tuhan kata, innal ladzina yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya mereka yang bunuh para nabi. Bunuh nabi kena bunuh. Sebab apa nabi kena bunuh? Sebab kaum dia ni tak kuasa nak sekat ajaran yang dibawakan oleh para rasul dan nabi-nabi, tak kuasa. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, dan menyuruh itu, membunuh mereka itu akan mereka yang suruh dengan berlakunya keadilan di kalangan manusia. Tuhan tak ayat kata minal mu'minin, Tuhan kata minan nas, daripada kalangan manusia. Lepas tu jadi lagu mana orang buat kerja lagu tu? Bunuh para nabi, bunuh pendakwah, bunuh orang hak nak sokong benda hak benar, jadi lagu mana? Fabashshirhum bil jannah? La, bukan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Royak kepada orang tu wahai Rasulullah, kata Tuhan sedia akan bagi dia azab yang sangat pedih. Allah. Kita bunuh orang, tapi kita akan mati juga. Lepas tu Tuhan cedek bagi kita azab yang sangat dahsyat. Lepas tu lagu mana jadi pula orang lagu ni sekadar tu? Tak. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalan yang dia buat tadi hancur di dunia, tak pakai di dunia ni lagi, bahkan di akhirat pun tak juga. Lepas tu jadi lagu mana? Orang bunuh orang tadi, bunuh para pendakwah nabi-nabi, rasul-rasul, orang suruh benar-benar. Wa ma lahum min nasirin. Takut ada harapan. Kita takut ada nabi-nabi boleh tolong kita. Tok nenek boleh tolong kita. Demo tu boleh tolong. Tak, Tuhan kata wa ma lahum min nasirin. Tidak ada pembantu penolong bagi dia langsung. Lalu Allah Taala kata, kembali klik pada ayat ni 28 ni, in ahlakaniyah, jika Allah Taala itu membinasa akan aku, waman ma'i, dan mereka yang serta dengan aku, pia serta dengan Nabi, para sahabat. Orang musyrikun ini ia suka, ia nak wi Nabi, ia nak winya para sahabat mati dan hilang, tubik daripada mana? Tubik daripada dunia ni. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat ni ia kira kata menyebabkan maslahat hak dia nak bawa tadi tu hilang. Maslahat yang dia nak bawa itu hilang. Orang tu bahasa dia pun perayut. Dok lihat dunia ni haning sangat. Nah, pun perayut. Ni tu ada ayat dalam Quran. Ataupun au rahimana. Katanya au rahimana tu ataupun Allah Taala memberikan tempoh kepada aku supaya aku itu sampai ajal ya Allah Subhanahu wa taala tetap. Mana kata dia tak bunuh tapi dia tawak kira. Tu au rahimana. Apabila dia duk sekonok lagu tu dia berasa nak lagu tu, nak win Nabi pun tak ada, sahabat pun tak ada, orang baik pun tak ada. Nah, ataupun tak sawak kira dengan para Nabi dan para sahabat, dia nak apa? Orang musyrikun, orang kafir, orang gapo ni nak lagu mana? Dia nak dia tu nak lepas daripada apa hak Nabi duk royak, serabut dengan ajaran Tuhan ni, serabut. Ada orang kita rasa serabut dengan ajaran Tuhan, rasa tak sih. Kalau bak harta pun serabut, kalau bak menega pun serabut, bak makan pun serabut, minum pun serabut, pakai pun serabut, hidup pun serabut dengan ajaran Tuhan. Ada orang jenis lah tu. Rasa tak sih dengar ajaran Tuhan, rasa tak sih. Ada orang lagu tu. Tapi alhamdulillah orang kita ni hak duduk dalam masjid ni dan hak duduk dengar ikut ni tak ada lah. Insya-Allah tak ada.
Tapi ada jenis orang terlagu tu. Minta Tuhan jauhlah daripada diri kita dan anak cucu kita. Kita ni tak tahu kata kita ni nak tetap duduk di atas iman. Tidak ke tak tahu. Sama ada orang mengajar ataupun orang pendengar tak tahu. Hati kita ni, ya tak dinamakan hati, malaikat benar duduk gini. Tukar alik. Hari ni gini, esok gitu. Hingga Nabi SAW doa sokmu. Tak tinggal Nabi berdoa. Lepas belum pada salat. Selepas selawat Ibrahimiyah adalah kita berdoa, Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sama. Nak tetapkan hati. Ya nak tu nak apa? Nak dia terlepas daripada janji hak Nabi wakwi. Kalau dia tak tahu, dia takut selamat. Baik aku tak tahu, Nabi madu ayat apa tahu, sesok tak saya dengar, gigi lah puakmu. Salah gitu. Dia tak jadi gitu sebab dia dengar dah. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, ma min insanin sami'a maqalati. Tidak ada seorang daripada kalangan manusia dengarkan akan cakap pe aku daripada wahyu, sama ada wahyu Quran ataupun wahyu hadis, walam yu'min bih, sedangkan dia tak beriman dengan aku, illa kana min ashabin nar. Malaikat dia itu termasuk daripada golongan orang yang Allah Taala janji dengan azab. Beratnya kita sebagai manusia. Nah, sebab itulah Sayyidina Umar duk mengeluh ni baca ayat yang lagu ni. Mengeluh pokok sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia kata, "Faman yujirul kafirina min azabin alim." Hayah noh ni. Lalu Nabi kata, "Hei, kalau mung tu kanak nak wi aku mati, orang yang mengikut dengan aku tu mati, ataupun tak sewak kira dengan aku, tak sewak kira dengan ajaran aku wari, pia nak selamat mung daripada azab?" Tuhan tanya. Pia nak menyelamatkan mung tu daripada azab yang sangat pedih, pia nak selamat. Yujir, makna kata yujir. Yujir di situ makna kata yang nak sekat. Yamna. Bahasa Arab kata yamna'uhum. Nak mensekatkan mereka itu, pia al-kafirin, akan orang-orang kafir tu, daripada azabin alim, daripada azab yang sangat pedih. Kalau bunuh Nabi semua, sahabat mati belaka, pendakwah mati belaka, tak buat kira dengan ajaran Tuhan. Kalau mu kafir, tak lepas juga mu daripada azab Allah Subhanahu wa taala Tuhan janji. Sebab tu wahai manusia yang tidak beriman, daripada kalangan manusia ataupun jin yang mana dengar suara nining, adalah berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Itu adalah jalan yang keluar, jalan yang lulus, jalan yang jaya bagi hidup kamu semasa kamu hidup di atas muka bumi ini. Itu adalah hujah daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu melidah-lidah pendakwah supaya kita ni kembali diri kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pia nak boleh sekat ni. Pia nak jaga orang kafir. Man di kalangan manusia. Kalau Tuhan kanak nak azab, tak sah. Tak ada muka mana-mana nak sekat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tengok Abrahah nak lawan Tuhan, Tuhan buat lagu mana? Tengok Firaun nak lawan Tuhan, Tuhan buat lagu mana? Namrud Tuhan nak lawan Tuhan, Tuhan buat lagu mana? Semua. Hingga Syarun hak baru-baru ni. Syarun hak baru-baru hak Israel tu, lagi jadi lagu mana? Mustafa Kamal Atatürk lagu mana? Tak boleh nak ber bahasa Arab, tak boleh nak kelubung, tak boleh nak pakai hijab, tak boleh nak semaya, katuk masjid, tak boleh nak jemaah, tak boleh tu, tak boleh nak ning. Lagu mana tu hewat dengan dia? Seolah kata duk tak kata ni ulak, nak azakumullah, ulak ni duk makan tubuh dia. Kita bacalah sejarah. Hak yang menjatuhkan Khalifatul Islamiyah di Uthmaniyah, ulak duk makan tubuh dia. Tapi tak mati, wabak tak hingga. Tuh, Allah Subhanahu wa taala azab. Tu hak kita boleh tengok dengan mata kepala. Hak ning-ning, ya Allah. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa nak sekatnya orang kafir tadi itu daripada azab yang sangat dahsyat dan pedih. Tak ada pihak kuasa nak sekat. Diri dia sendirilah nak menyelamatkan diri dia dengan sebab dia beriman kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan suruh, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyahum azabun alim. Kembalilah hai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah diri kembali sebelum daripada nak datangnya azab yang sangat dahsyat yang kamu itu tak boleh nak lari daripadanya.
Allahumma rabbi sallim sallim. Itu maknanya faman yujirul kafirina min adzabin alim. Allahumma thabbitna 'alal islam wal iman hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma amin. Kemudian ayat yang ke-29, qul huwar rahman. Kata olehmu ya Rasulullah, huwar rahman, ialah Allah tu. Allah tu apa? Ar-Rahman, yang bernama Rahman, yang bersifat dengan rahmah. Ni Allah. Allah ni satu nama yang menunjuk di atas zat yang suci, bersih daripada kekurangan semua. Tu Allah. Tidak sebut nama Allah pada waktu yang susah, malaikat Tuhan akak bala tubik daripadanya. Tidak sebut nama Allah pada waktu yang kita itu sakit, malaikat Tuhan tolak tubik daripadanya. Kita gunalah lafaz Allah tadi itu apabila kita ada gapo apa mengadu ke Tuhan. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran dengan cara nyata, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada nama yang maha elok, maka hendaklah mu tu guna nama Tuhan, ambil buat doa. Apabila kita nak rezeki, Tuhan kita nama Razzaq, minta ya Razzaq urzuqni. Hei Tuhan yang maha merezekikan, merezekilah kepada aku. Cuba kita buat tengok gapo nak hasil bagi kita. Ya Wahhab, hei Tuhan yang memberi, kita berasa nak Tuhan nak gapo pada Tuhan, nak Tuhan wi gapo, kita minta habli masa'al, minta apa aku nak ni ya Allah wi kepada aku. Tuhan wi. Ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, boleh. Ya Karim akrimni, hei Tuhan yang mulia, mulialah aku. Wala tuhinni, jangan Tuhan tu menghinakan. Kita jangan wi Tuhan hina. Kalau manusia hina pun tak apa lagi. Tapi kalau Tuhan hina, Tuhan kata wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalaulah Tuhan hina, tak ada siapa dia boleh angkatkan darajat kita. Tak boleh. Ninglah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, mana kata Rahman ni satu sifat yang meliputi semua makhluk itu hak boleh ada ni dengan Tuhan rahmat belaka. Sebab itulah Tuhan kata wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku ni meliputi semua. Lepas tu iblis kata aku pun nak masuk juga dah dalam rahmat tu. Tuhan kata fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tulis rahmat aku ni kepada orang yang bertakwa. Iblis pun tak masuk dalam tu. Ya Allah, Tuhan sekat habis. Nah kita ni alhamdulillah beriman dengan Tuhan, masuk dalam ayat Ar-Rahman, nama satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Kami beriman dengannya. Allah. Kita ni beriman dengannya. Kata olehmu ya Muhammad, rayaklah kepada umatmu, kata Allah itu nama Rahman, dan kami puak beriman tu beriman dengan Allah. Tuhan suruh kita beriman. Tengok dalam ayat surah lain Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hei orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah. Hakuk mana pula kita orang beriman dah kamu ada Tuhan suruh pula beriman. Hatu nak ayat kata iman kita ni kena duk baru sama. Tu maksud kata qul huwar rahmanu amanna bihi, ai bihi, dengannya, dengan dia, dengan Allah yang nama Ar-Rahman tadi itu, yang bersifat dengan rahmat tu. Lepas daripada kita beriman, iman kepada Allah Ta'ala ni, yang pertama kita kena beriman dengan zat Tuhan. Yang kedua, beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kena ada tiga tangga. Nak beriman dengan Tuhan, ada beriman kita dengan zat Tuhan, beriman dengan nama Tuhan dan sifat Tuhan. Tiga perkara kena beriman. Dan pintu yang kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala ada tiga pintu. Ingat molek masalah kita nak beriman dengan Tuhan ni, hak kita duk baca dalam surah Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Makna kata kita duk dalam dunia ni duk mana pun makhluk duk ada ni, Tuhan yang duk jaga, yang duk gawal, yang duk mengatur, yang duk merezeki, yang duk mati, yang menghidup, yang mengakak, yang menturun, semua Allah Taala belaka.
Itu apa panggil? Rabb. Kemudian dalam Fatihah kita ada baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tu nama Tuhan. Nama Tuhan dan sifat Tuhan. Lepas pada tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu hak kita kepada Tuhan. Hak kita ni makna kan? Makna dalam bahasa Sia kata siti kang manut Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wi gapo belaka kita. Wa atakum mimma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan wari belaka semua hak kita nak. Bahasa Sia kata patcai yang cip, benda hak jadi ke wajib bagi diri kita, Tuhan wari belaka. Semua daripada Tuhan belaka. Wa in ta'uddu, kalau kita nak bila nikmatallah, nikmat Tuhan semua tu bila tak boleh. Siapa nak bila tak boleh? Itu makna Tuhan duk cara kita. Pas kita ni wajib pegang apa kita kepada Allah. Hak tu lah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena hatta amalan kita bersih kepadanya. 3 pintu. Beriman dengan rububiyah, beriman dengan uluhiyah, beriman dengan asma'i was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata qul huwar rahmanu amanna bihi. Kita beriman dengannya. Lepas tu setelah daripada kita kenal molek dah Allah Ta'ala ni, kita ada urusan kita. Ada kerja tu, ada kerja ni, nak buat gotu, nak buat gon ni. Hana buat lagu mana? Wa alaihi tawakkalna. Di atas Allah lah kita serah urusan. Tawakal kepada Allah. Kepada manusia jangan tawakal. Sorak boleh, buat kira boleh, tapi masalah nak gantung kepada Allah. Sebab tu Tuhan Raya kata wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kita ni jazah nak buat satu perkara, kita bersorak dulu. Sorak ni lagu mana lagu tu, tanya pendapat tu imam tu khatib tu bila akan makan masjid tu nebel tu mana kata gilah hak jadi ketua-ketua tu. Fa iza azam, apabila turun mati ekacan kata nak buat lagu mana, fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak apa kita kena tawakal ke Tuhan? Sebab urusan nak luluh boleh duk piah. Duk di Allah Subhanahu wa taala. Izin duk di Tuhan belaka. Fa bi idznillah saja, dengan izin Allah Subhanahu wa taala barulah berlaku. Lepas tu apabila kita tawakal ke Tuhan, Tuhan ni kena kepada kita. Apabila Tuhan kena kepada kita, Tuhan wilah apa kita nak di dunia ni, dan Tuhan akan balas ganjaran kepada kita hari akhirat nanti. Sebab tu Tuhan kata innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang bertawakal. Sama ada kita kerja, sama ada kita ngaji, sama ada kita nak buat gapo pun projek, gapo-gapo kerongkan, gapo-gapo pun tak ada masalah. Hak tak cengah dengan agama, buat lagi. Maju lagi, buat lagi. Tak ada masalah. Tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah olehmu wahai manusia di atas Allah yang hidup tak mati. Allah, Tuhan kita ni tak mati. Kita ni mati, tapi Tuhan tak mati. Memang tak mati sungguh Tuhan. Nah, sebab tu kita tawakal di atas Allah SWT. Tawakal mana gantung. Gantung dengan apa? Gantung dengan hati. Bukan gantung dengan tangan gitu tak, gantung dengan hati. Habis itu. Kemudian setelah daripada tu fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Allah. Fasata'lamun, katanya para ulama di sini, dia kata lagu mana ni? Dia kata fa saat itu fa seko tu, fa satu huruf tu jawab bagi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tak sebut sini. Lepas tu ulamanya tolong cari pada kita apa hak Tuhan khanak jawab ni, faul jawab ni. Faul jawab mana kan? Ai idza nazala bikumul azab, apabila berlakunya di kamu akan azab oleh azab tu, fasata'lamun, nescaya kamu akan boleh tahulah. Sata'lam mana antum, puak mung hak tak beriman tu boleh tahulah. Kata apabila berlakunya apa hak Tuhan janji daripada azab yang dahsyat tadi, hak mundur engkar tadi, boleh tahu. Fasata'lamun, boleh tahu.
Sebab tu Nabi Nabi Musa pun dia kata kepada kaum dia kata fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Mung lagi akan tahulah siapa yang duduk di atas siratis sawi, jalan yang benar, dan siapa yang dapat hidayah. Kita tak usah lawa dengan orang hak lawa Tuhan. Kita kerja kita pendakwah dakwah. Seru sebar. Nak kita tekan dengan dia tak usah kaca. Tak ada beda. Nah, tak ada beda. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kata ulama salama di situ, mana bangun gih. Tak usah duduk. Punah email sampai email kita kalau kita kaca duduk. Tu cara kita. Janganlah kita duduk tepuk meja buat berapa nama tak ada beda hak agama ni. Benar tak ada beda kali. Naknya nak ikut benar hak betul. Supaya apa? Supaya nak kita tu pakat selamat. Itu ya hak kita nak lah hidup pada dunia ni. Itu makna kata fasata'lamun antum ayyuhal musyrikun wal kafirun. Tu makna ta'lamun, khitab dengan ta, antum. Kalau ulama setengah dia baca fasaya'lamun, nak khabar kan, nak royak. Kalau gitu kan ada qiraat baca fasaya'lamun. Hak kita ni qiraat Hafsin an Asim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dengan ta, al-khitab. Antum, tapi ada hak baca dengan dhamir ghaib fasaya'lamun. Nak khabar kata puak musyrikun akan boleh tahu juga. Tu nak khabar wirti, nak tahu. Khabar kepada kita supaya nak kita tu tahu kata orang musyrikun akibat dia hujung jatuh dia tak selamat. Tu maknanya gitu. Man huwa fi dhalalim mubin. Akan mereka yang dia itu duduk di dalam kesesatan. Man, mereka, huwa, dia tu fi dalalin, duduk di dalam apa? Kesesatan. Dalal mana sesat? Mubin, yang nyata. Sesat yang nyata. Sesat ni lagu mana sesat? Sesat ni katanya ahli tafsir, orang yang tak kena jalan keluar, tu mana sesat? Umpama kita masuk di dalam bukit, masuk dalam padang pasir, tak tahu jalan nak keluar kat mana, itu sesat. Maka orang yang sesat ni ada akal, ada ilmu, ada sijil ngaji, sijil maji makna perinya dia ada, akan tetapi dal, sesat. Apa sesat? Kerana hidayah tu biyadillah. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya kemuliaan kelebihan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak wipi apa boleh. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah ni Nabi sendiri tak boleh nak wi. Nak wi orang tu beriman dengan Allah Taala, buat saudara ya nak tu tak boleh. Ni kata kau orang lain. Hidayah ni Allah, bukan makna kata benda hak mudah-mudah nah tu hawi kita tu bukan mudah. Hidayah ada hidayatul ammah, ada hidayatul khassah. Hidayatul ammah lagu mana? Hidayatul ammah ni mana? Hidayah pertunjuk hak umum. Katanya Allah Taala, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Taala ni wi belaka benda hak makhluk nak daripada pacai yang cip, daripada benda ke hak ia tu kanak tu wi belaka. Summa hada. Kama dia tu hidayah. Rupa lagu mana summa hada? Hak tu panggil hidayah tu ammah, hidayah hak umum. Seumpama apabila anak tu bek daripada perut ibu, gitak di susu tu pakai yang serok lalu. Piah aja. Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar. Tu makna kata kita nak nampak satu misal. Tak kena ajar. Kita reti apabila benda tu bahaya walaupun budak tak mengaji pun ya Allah tangan dalam tu. Tu makna kata thumma hada. Akan tetapi hidayah kita duk kecek ni orang panggil hidayah tu taufiq. Hidayah kekuatan nak keluar diri seorang tu daripada kekufuran kepada keimanan. Hak ni Nabi tak milik. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, walaupun anbiya, walaupun aulia, walaupun malaikat, walaupun siapa dak. Allah Taala hanya jua. Hak tu maksud kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya mu ya Rasulullah tak boleh nak hidayah, nak heret dia daripada kekufuran kepada iman, mung tak kuasa tu. Sesungguhnya Allah Taala hanya jua yang kuasa nak buat benda tu. Tapi hak kita sebagai pendakwah orang panggil hidayah tu irsyad.
Hidayah tu irsyad mana? Kita tunjuk nak gemar kepada dia. Yang nak buat tak sewak, hak tu Tuhan. Gemar boleh. Gi kita pakak gi dengar orang mengajar, gi kita pakak gi mengaji, gi kita pakak semaya, gi kita pakak buat kebun. Kita boleh suruh, boleh hajar, boleh royak. Tapi nak gerak, nak boleh gi sungguh tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pada ni dak. Hingga Nabi pun dak. Hak tu sebab tu Tuhan kata, la tahdi man ahbabt. Apa yang mereka yang mengkandak. Itu makna kata man huwa fi dhalalim mubin. Man huwa fi dhalalim mubin. Allah, benar hak Allah Subhanahu Wa Taala royak ni betul sungguh. Sebab itulah hidayah yang apabila kita dapat tu, kita minta sama. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Penuh ni. Tak sewi duduk di dalam dhalalim mubin. Terkadang ada CJ doktor ni, lapai doktor. Ada perinya lapai doktor, tiap-tiap ilmu yang ada belakang, tapi dhal, sesat. Dia ada UAA kita ni mengaji ulum Quran. Tapi orang Cina tak beriman dengan Tuhan. Petang hari semua berhala, pagi mengaji Quran. Ada orang lagi tu, ada. Cuba kita tengok di UAA tu, kalau Malaysia boleh buka, kita tengok. Tu email kita barangkali boleh jadi ia pergi tengok. Ada orang mustasyrikun tak beriman. Baca tafsir Ibn Katsir lacau pada kita lagi. Tapi dhal, tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak royak hak mana, dia royak boleh belaka. Situ nyelik lagu mana, dia royak boleh habis. Tapi tak beriman. Sebab itulah kita ni iman hak ada di diri kita ni afdalun ni'mah. Sebesar-besar nikmat hak Tuhan bagi kita. Kemudian ayat yang ke-30 sebagai ayat yang akhir, mari kita tengok sikitlah ayat tu. Tuhan kata qul araaitum. Kata olehmu ya Rasulullah, araaitum. Makna kan? Araaitum di sini kata olehmu, beritahulah kepada aku. Cuma beritahu sikit pada aku. Wahai orang yang tak beriman tu dengan Tuhan tu. Tuhan nak bakit nikmat ni. Buat apa Tuhan bakit? Sedangkan Tuhan ni tak berhajat pada dak bakit nikmat. Bakit nak wi khabar. Orang tua kita ni kalau kita taat molek ke dia tak bakit. Nah, dia tak bakit. Tok guru kita, dia tak bakit kalau kita pergi dengan cara hak kena molek, dia tak bakit. Kalau kita pergi tak kena tu dia nak bakit budak ni tak ingat gitu, tak ingat gini. Ya mari lalu. Sebab mari kecil hati, berasa hati. Tuhan ni dia bukannya kok mana dak. Dia nak bakit, nak wi manusia tu khabar semula. Manusia, in asbaha ma'ukum ghaura. Jika air hak mung duk minum tadi tu ma'ukum, mana air hak kita duk minum, duk mani, duk pakar, duk basuh apa nama semua tu jadi ghaura. Makna apa ghaura? Ghaura ni makna kata ya raik daripada bumi. Ataupun bubuh pahit tadi tu dia tak sapa pahit dia, bubuhlah hubung panjang mana pun tak sapa. Zaman dulu orang dulu kata hala tali ropai turun tadi tu timur tak sapa kepada air. Tu orang zaman dulu. Zaman kita ni, kita royak kalau buah motor berpahit turun gi pun tak sapa. Itu mana ghaurah. Hilang daripada muka bumi ni. Sebab apa Tuhan kuasa nak buat hilang? Sebab Tuhan royak dalam Quran. Air mata hak tubik daripada telaga kita ni Tuhan wari. Bukan makna tabiat, macam tamacat sebagaimana orang-orang tak beriman duk kecek kita ni duk masuk dalam hati banyak dah hak tu. Tamacat, tabiat ni bahasa Arab, tamacat bahasa Sia. Bahasa kita makna kata benda hak jadi dengan sendiri. Dah. Air hak Allah Taala wari tubik kita boleh mani, boleh basuh, boleh minum, boleh jiruh dengan kayu. Wi makan pada makan ni itu binatang ternak ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Tuhan ada royak kita ni. Tak lepas sahabuk benda hak sakut paungan baca yang chip hak dok hidup manusia atas muka bumi ni, malaikat Tuhan sebut dalam Quran. Sebab tu orang panggil kata Al-Quran kuma ciwit. Quran ni adalah perlembagaan hidup bagi manusia. Hingga orang kafir sendiri pernah suluh tengok dalam ni. Tapi dia tak ingat budi basuh tu hadiah lah dengan Tuhan. Baik. Tuhan royak tafsir ayat ni daripada suratul Mu'minun. Tuhan royak kita. Wa anzalna minas sama', dan sesungguhnya kami turunkan daripada langit. Langit di situ makna apa? Makna sahab, makna awan. Ma'an, satu air, air akan air biqadarin, dengan qadar dia.
Makna Tuhan tak sewak turun banyak air daripada langit, takut jadi takut jadi banjir seumpama zaman Nabi Nuh dulu gak, selak juga kita. Nah, air keran hari tu lepas tu mapuh habis papa dia orang. Teruk juga lagu tu. Sebab tu Tuhan kata wa anzalna minas sama' ma'an biqadarin. Lepas tu Tuhan tak mana? Fa askannahu fil ard. Kamar dia Tuhan taruh di dalam bumi ni. Tuhan taruh dalam bumi, mana tak air mata ni. Kalau Mesir kalau kita pergi ni, gali boleh panjang ni. Dalam ni air akan tubik dah. Tetapi air dia ni tak boleh nak minum pun kita. Pahit, masing dan tak boleh nak guna, nak berjiwa pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Sebab tu kubur orang-orang dia tak taruh pun kita ni lah. Dia taruh biasa dia buat tanah suku atas ni dia tok gitu, yang mayat kemudian dia tutup dengan kapur, dia tak ada kamu, tak ada gapo, tak ada tanah, tak ada apa tanah umpama tu lah. Sebab apa? Kalau gali sepah kita air. Nah, air. Fa askannahu fil ard, patu tu ayat wa inna ala dhahabihim laqadirun. Wa inna ala dhahabihi laqadirun. Dan sesungguhnya aku ni kuasa nak bawa air tu hilang daripada muka bumi ni, kuasa. Hak tu maksud kata in asbaha ma'ukum ghaura. Ghaura makna dalai kelajak, tak siapa manusia nak ambil. Ataupun setengah ulama kata hilang betul-betul daripada muka bumi ni, tak ada. Lalu Tuhan kata, manusia hak munduk mandi sedap-sedap dah, munduk minum sedap-sedap, duk basuh cuci-cuci dah, duk makan ni, duk juh, duk gapo tu. Famayatikum bima imma'in. Siapakah yang boleh nak bawa datang kepada kamu dengan air mata ni kalau Allah Subhanahu wa taala suruh air mata tu hilang tubik pada muka bumi ni? Pian nak bagi? Ni Tuhan nak royak pada kita, nak ingat, manusia, nikmat hak Tuhan win ni Tuhan kuasa tarik milik. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata fakafarat bi'an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi. Tuhan ini royak kepada kita, kata tiap-tiap manusia yang duduk di dalam mewah senang ni, tapi dia kafarat bi'an'amillah, kufur dengan nikmat Tuhan wi. Lagu mana kufur dengan nikmat Tuhan wi? Terkadang kita pakai paras ni bazir, terkadang pakai dengan cara berlebih-lebih. Ni benda tu makna kafarat bi an'amillah. Lepas tu Tuhan buat lagu mana fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Tuhan tukar daripada keamin ni jadi takut, tukar daripada hak kenyang jadi lapar, tukar daripada senang molek dahaga tak ada jadi dahaga. Tuhan kuasa. Ni kita sebagai manusia, kita jangan duk buat mudah-mudah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala duk royak pada kita. Famayatikum bima imma'in. Pia nak bawa air mari pada kita kalau Allah taala sekat daripada nya. Sebab semua duk di tangan Tuhan belaka. Jangan buat mudah, dan nikmat Tuhan hak kita duk ada, kita kena jaga. Wahai ayah-ayah yang dikasihi, ibu-ibu yang dimuliai, dan saudara-saudara yang dihormati, semua ni kita gunalah nikmat Tuhan kita ni dengan cara baik, supaya nikmat itu boleh duduk kekal dengan kita, dan kita pun akan lepas daripada soalan. Tuhan akan tanya kita guna air titik ni. Tuhan tanya summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Hari kiamat Tuhan akan tanya nikmat aku wi tu guna-guna tu. Saya tanya habis, saya tanya belaka satu persatu. Lalu katanya orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun, dia kata tak ada duk payah. Dia kata air tak mari kah, cakur dengan mata cak semula lah, wari kapak-kapak ke, cakur-cakur punggah-punggah semulanya mari. Tu makna katanya lawa Tuhan sampai setara tu. Lalu katanya ahli tafsir, orang kecek lagu tu tak ada air nak makan sampai mati. Tetapi kita sebagai orang beriman, sunatnya kata Imam Halil, dia kata sunat kita apabila kita baca famayatikum bima imma'in, kita kata Allahu Rabbul Alamin. Pia yang nak bawa datang air padamu, kita jawab kata Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang sebagai Tuhan sekalian alam ni hak nak bawakan air. Hak tu makna kata doa kita pandang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kecek sama manusia ni mana pandang amih hati. Barulah nikmat itu berkekalan sesama kita. Mudah-mudahan pada malam ini insya-Allah lah kita boleh
khitamkan suratul Mulk dengan cara sempurnanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bi masyiatillah. Insya-Allah kita akan mengiringi pula pentafsiran kita ni iaitu suratul Nun sebagaimana selepas daripada surah Al-Mulk. Kita tengoklah lagu mana Tuhan nak royak gapo pula daripada suratul Qalam. Suratul Qalam apa peristiwa yang berlaku dalam tu insya-Allah pada perjumpaan kali lagi akan datanglah. Pada hari ini malam ni sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.